Kita boleh mulakan surah Yusuf mulai daripada ayat 22. Surah Yusuf ayat 22. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma, dan manakala balagha, telah sampai ia asyuddahu, kematangannya, dalam bracket cukup umur, atainahu, telah kami berikan akannya, hukman, hikmah, wa ilman, dan ilmu, wa kadzalika, dan seperti itulah, najzi, kami balas, al-muhsinin, orang-orang yang buat baik. Baik, semak semula. Masih berkaitan dengan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf ini waktu kecil dicampakkan oleh adik-beradiknya dalam perigi dalam keadaan yang begitu aniaya, dan dikutip oleh para musafir pada masa itu, daripada negeri Kan'an dibawalah ke Mesir, dan di sana dijual dengan harga yang begitu murah. Kenapa dijual dengan murah? Sebab orang yang bawa ni, musafir yang bawa ni, sebenarnya dia tidak senang dengan budak ini. Leceh, nak bawa sana bawa sini, nak beri makan minum dia leceh. Jadi jual lah murah-murah saja, 20 dirham, lebih kurang macam tu. Dibeli oleh seorang raja atau pembesar Mesir, yang mana anak ini dia berikan kepada isterinya, supaya isterinya dapat menjaga dengan baik dan memberikan kedudukannya yang baik. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat, sebab pembesar ini atau raja ini dia tidak mempunyai anak. Jadi sekurang-kurangnya budak ini boleh jadikan sebagai anak angkat. Jadi raja ini menyamar sebagai orang biasa, tidak diketahui oleh sesiapa ketika dia membeli budak ini yang nama Yusuf ini. Ringkasannya sekarang ni, dia dalam pemeliharaan raja ini, maka dia pun sudah sampai dewasa. Walamma balagha asyuddah, dan manakala telah sampai kedewasaannya atau kematangannya atau cukup umur. Mengikut tafsir, sudah sampai 30 tahun. Atainahu, telah kami berikan akannya hukman, yaitu hikmah. Allah berikan hikmah, yaitu tahu berkaitan dengan hukum. Wa ilman, dan ilmu kepahaman dalam agama. Sebelum dia dibangkitkan jadi Nabi. Jadi Allah sudah memberikan hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, ilmu, yaitu kepahaman dalam agama. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Sebagaimana
Ya Nabi Yusuf alaihissalam ini. Baik, kita sambung lagi. Warawadathu dan telah memujuk ia akannya allati oleh perempuan yang wa ia fi baitiha dalam rumahnya an nafsihi dari dirinya wa ghallaqat dan telah mengunci ia al-abwab akan pintu-pintu wa qalat dan telah berkata ia hai talak marilah engkau qala telah berkata ia ma'azallah aku mohon perlindungan Allah innahu sesungguhnya ia Rabbi Tuanku bukan Tuhan ya Tuan dalam surah Yusuf ni Rabbi ni bukan semua mana Tuhan kena ingat tu ya mana Tuan ya. Sesungguhnya ia Rabbi Tuanku ahsana telah memperbaguskan ia maswaya kedudukanku innahu sesungguhnya ia la yuflihu tidak ia beroleh kejayaan az-zalimun oleh orang-orang yang zalim. Saya semula. Warawadathu allati wa fi baitiha dan telah memujuk ia akannya oleh perempuan yang ia di dalam rumahnya. Ya, perempuan yang dalam rumahnya ialah isteri pembesar itu yang dalam tafsir disebut Zulaiha. Tapi tidak disebut dalam ayat ini nama ya. Hanya disebut perempuan yang mengikut tafsir ya namanya Zulaiha. Dia telah memujuk Yusuf an nafsihi dari dirinya. Wa ghallaqatil abwab dan telah mengunci ia akan pintu-pintu. Dikunci pintu-pintu. Wa qalat hai talak dan telah berkata ia ni Zulaiha. Dia kata hai talak marilah engkau. Kata Nabi Yusuf, qala telah berkata ia ma'azallah. Aku mohon perlindungan Allah. Innahu Rabbi ahsana maswaya.
Sesungguhnya ia, tuanku, bukan Tuhan, tuanku, telah memperbaguskan ia kedudukanku. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya ia beroleh kejayaan oleh orang-orang yang zalim. Ya. Jadi dalam keadaan demikian, Nabi Yusuf hanya dengan isteri pembesar itu. Dan isteri pembesar itu cuba menggoda Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf menolak dengan kata-kata ma'azallah. Aku berlindung dengan Allah. Ma'azallah ni, kata-kata seperti perkataan a'udzubillah. A'udzubillah. Itu maknanya aku berlindung dengan Allah. Dan dia menghormati tuannya. Kerana tuannya telah memperbaguskan kedudukannya. Daripada anak yang terbuang dalam perigi, dijual sebagai barang tak laku, tuannya telah memperbaguskan kedudukannya. Jadi dia tidak akan mau berlaku curang kepada tuannya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya ia beroleh kejayaan akan oleh orang-orang yang zalim. Kata Nabi Yusuf. Sama lagi, walakot, dan demi sesungguhnya. Hammat, telah mencita-cita ia. Telah mencita-cita ia. Bihi, dengannya. Wahamma, dan telah mencita-cita ia. Biha, dengannya. Laula, jikalau tidak. An, bahawa. Ro'a, telah melihat ia. Burhana, keterangan. Rabbi, Tuhannya. Kazalika, seperti itulah. Linasrifa, supaya kami palingkan. Anhu, darinya. As-su'a, akan kejahatan. Wal fahsya'a, dan kekejian. Innahu, sesungguhnya dia. Min, daripada. Ibadina, hamba-hamba kami. Al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Orang-orang yang diikhlaskan. Baik, sama semula. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tengok perkataan ni. Satu perkataan dia, hammat, ada tamati. Itu menunjukkan muannas, perempuan. Kemudian yang depannya, wa hamma, dan telah mencita-cita ia. Itu lelaki. Itu fi'il atau perbuatan. Dalam bahasa Arab ni ada lelaki, ada perempuan. Kalau ada tamati, hammat, ini menunjukkan perempuan. Dhamir atau ganti nama juga, ada lelaki, ada perempuan. Tengok dhamir depannya bihi, hammat bihi. Dengan nya tu balik kepada lelaki, iaitu
ya, Yusuf. Kemudian wahamma, dan telah mencita-cita ia, ya, Yusuf, biha dengannya. Nya tu, ya, Zulaiha. Jadi dalam, ya, ayat ini kita kena tengok dia punya kedudukan dhamir, ganti nama. Ganti nama lelaki dan perempuan. Baik, untuk kita keluarkan dhamir tu supaya nampak siapa dia. Walaqad hammat bihi, dan demi sungguhnya telah mencita-cita ia ni Zulaiha, bihi dengannya, dengan Yusuf. Wahamma, dan telah mencita-cita ia Yusuf, biha dengannya Zulaiha. Maknanya kalau kita bahasakan, ya, Zulaiha, ya, berkeinginan dengan Yusuf, Yusuf juga ada keinginan. Itu maksudnya. Laula an ra'a burhana rabbi, jikalau tidak, bahawa telah melihat ia akan keterangan Tuhannya. Kazalika linasrifa an usu'a, seperti itulah supaya kami palingkan darinya akan kejahatan, ya, akan kejahatan wal fahsya, dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia, iaitu Yusuf, daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang diikhlaskan. Baik. Kenapa? Ini persoalannya. Kenapa, ya, ayat ini menerangkan, ya, Zulaiha bercita-cita, ya, kepada Yusuf, dan Yusuf bercita-cita kepada Zulaiha. Kenapa disebut demikian? Ini nak menunjukkan, ya, supaya orang faham bahawa Nabi Yusuf ini adalah seorang lelaki yang normal. Ya, kalau tidak ada ayat yang sedemikian ini, mungkin dituduh, ya, bahawa Nabi Yusuf ni adalah bapuk dan sebagainya, ya, atau lelaki yang tak normal. Jadi sebab itu Allah letakkan bahasa ini, ya. Zulaiha pun ada keinginan, Yusuf pun ada keinginan. Itu nak menunjukkan bahawa Yusuf itu seorang lelaki yang normal, ya. Tetapi dia dapat menahan dirinya daripada melakukan kejahatan dan kekejian. Ya, dan Allah golongkan Yusuf ini dalam kalangan orang-orang yang diikhlaskan. Dia dapat menahan, ya, keinginan itu. Ya. Baik, wastabaqa. Sambung, ya. Ayat selanjutnya 25. Wastabaqa, dan telah berlumba-lumba ia berdua. Dan telah berlumba-lumba ia berdua. Al-baba, ke satu pintu. Waqaddat, dan telah menarik ia, ataupun bahasa lain, ya, dan telah koyak ia, ya, dan telah koyak ia. Waqaddat, dan telah koyak ia, qamisahu, akan bajunya. Min dubur, daripada belakang. Wa alfaya, dan telah bertemu ia berdua. Sayyidaha, akan tuannya. Dalam braket suami, ya, suaminya. Kalau Yusuf tu tuannya lah. Kalau Zulaiha tu suaminya. Ladal bab, di sisi pintu. Qalat, setelah berkata ia, ma jaza'u, apakah, tiada balasan,
Ma tiada balasan. Man orang yang. Aroda telah berkendak ia. Bi ahlika dengan isteri engkau. Su'an akan kejahatan. Illa melainkan an yusjana bahawa ia dipenjarakan atau azabun azab alim yang amat pedih. Saya mak semula. Wastabaqal baba, dan telah berlumba-lumba ia berdua ke satu pintu. Ya. Maknanya bahasa lain kita katakan berkejar-kejaran. Ya, keduanya berkejar-kejaran. Ya. Wa qadat qamisahu min duburin, dan telah koyak ia akan bajunya. Bajunya Yusuf, ya. Dan telah koyak ia akan bajunya baju Yusuf min dubur daripada belakang. Ya. Koyak baju Yusuf sebelah belakang. Ya. Wa alfaya, dan telah bertemu ia berdua sayyidaha akan tuannya. Ya, kalau Zulaiha ni mana? Suaminya, ladal bab, di sisi pintu. Kebetulan pula suaminya awal balik. Ya, berada di pintu tu. Ya. Qalat, telah berkata ia, ini perempuan iaitu Zulaiha, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Ya, tiada balasan orang yang telah berkendak ia dengan isteri engkau akan kejahatan, illa an yusjana, melainkan bahawa ia dipenjara, atau azabun alim, atau azab yang amat pedih. Jadi, ya, si Zulaiha ini, ya, awal-awal dia membela diri dengan mengatakan, ya, apa balasan yang patut. Tidak ada balasan yang patut diberikan kepada orang yang nak buat jahat kepada isterimu, melainkan elok dipenjarakan ataupun diazab yang pedih. Maknanya dia lontar batu sembunyi tangan. Macam tu. Ya. Dia tuduh Yusuf kononnya nak melakukan kejahatan kepadanya. Dia cakap depan suaminya. Ya. Baik. Sama lagi, qala, telah berkata ia. Ia rawadatni, telah memujuk ia akan daku. Telah memujuk ia akan daku. An-nafsi, dari diriku. Wa syahida, dan telah ia saksikan. Dan telah ia saksikan. Syahidun, oleh seorang saksi. Min ahliha, daripada keluarganya. Ingkana, jika adalah ia. Qamisuhu, bajunya. Qudda, telah dikoyak ia.
min kubul, daripada depan, fasodakot, maka telah benar ia. Wahua, dan dia, minal kazibin, daripada orang-orang yang berdusta. Ayat 27. Wa in, dan jika, kana adalah ia, komisuhu, bajunya, kudda, telah dikoyak ia, min dubur, mana tadi? Dan jika telah adalah ia, komisuhu, bajunya, kudda, telah dikoyak ia, min dubur, daripada belakang, fakazabat, maka telah berdusta ia. Wahwa, dan dia, minas sadiqin, daripada orang-orang yang benar. Saya semak semula. Tadi Zulaiha mengatakan bahawa Yusuf nak buat jahat dengan dia. Jadi apa hukumannya? Patut dipenjarakan atau diazab. Jadi adakah Yusuf berdiam diri dengan tuduhan itu? Tidak. Qala, telah berkata ia ni Yusuf, ia rawadatni an nafsi. Dia, iaitu Zulaiha, telah memujuk ia akan daku dari dirinya. Ya. Jadi Nabi Yusuf membela dirinya. Dia tak berdiam diri dituduh macam tu saja, tapi dia kata dia yang inginkan aku. Di bahasanya macam tu, bukan aku. Dia yang inginkan aku, dia yang memujuk aku. Bahasa Nabi Yusuf demikian. Baik, dalam bertekak-tekak dua orang ni di depan suami Zulaiha, datanglah seorang budak yang dikatakan anak pakciknya. Ketika itu budak ni ada dalam rumah dan masih kecil, dia main buai. Dia main buai. Jadi si Zulaiha ini tidak kisah sangatlah budak, kan? Tak kisah sangat. Dia berkejar-kejaran. Budak ni main buai pandang. Orang tua berkejar-kejaran. Macam tu. Jadi wasyahidah syahidun, dan telah ia saksikan oleh seorang saksi, min ahliha, daripada keluarganya. Itu budak tadi yang sedang main buai. Budak kecil ni, dia menyaksikan kejadian itu dan pitah bercakap pula. Kata dia depan suaminya, suami Zulaiha ni, in kana qamisuhu qudda min qubul, jika adalah ia bajunya telah dikoyak daripada depan, atau bahasa kita, kalau baju tu koyak dari depan, fasaddaqat, maka telah benar ia. Mana benar ia? Ia tu muannas, perempuan. Jadi maka telah benarlah ia. Ia ni Zulaiha. Kalau baju tu koyak, baju Yusuf koyak depan, artinya yang benarlah Zulaiha tu. Wahwa minal kazibin, dan dia daripada orang-orang yang berdusta. Dia ni Yusuf. Dan dia Yusuf daripada orang-orang yang bohong atau berdusta. Kemudian kata budak ni lagi, wa in kana qamisu qudda min dubur, dan jika adalah ia bajunya telah dikoyak daripada
belakang, daripada belakang, atau kita bahasakan sekiranya baju itu koyak daripada belakang, fakazzabat, maka telah berdusta ia. Ia ni makna Zulaiha dusta. Wa huwa minas sadiqin, dan dia iaitu Yusuf minas sadiqin, daripada orang-orang yang benar. Cantik pengadil budak ni. Kata dia kalau baju koyak depan bermakna betul Zulaiha, bohong Yusuf. Kalau koyak daripada belakang dusta atau bohong si Zulaiha, benar Yusuf. Macam tu. Baik, sambung lagi. 28. Falamma, maka manakala. Falamma, maka manakala. Ra'a, telah melihat ia. Qamisahu, akan bajunya. Qudda, telah dikoyak ia. Min dubur, daripada belakang. Qala, telah berkata ia. Innahu, sesungguhnya ia. Min, daripada. Kaidikunna, tipu daya kamu. Dalam braket perempuan. Inna, sesungguhnya. Kaidakunna, tipu daya kamu. Dalam braket perempuan. Azim, amat besar. Sambung ayat selanjutnya, ayat 29. Yusufu, wahai Yusuf. A'rid, berpalinglah oleh engkau. An, dari. Haza, ini. Wastaghfiri, dan minta ampunlah oleh engkau. Lizambiki, bagi dosa engkau. Innaki, sesungguhnya engkau. Kunti, adalah engkau. Minal khotiin, daripada orang-orang yang bersalah. Daripada orang-orang yang bersalah. Baik, saya masuk mula Falamma ra'a qamisahu, maka manakala telah melihat ia, ini tuannya atau suami Zulaiha, dia melihat bajunya, baju Yusuf. Tengok baju, dia tengok baju. Rupanya qudda min dubur, telah dikoyak ia daripada belakang. Yang koyak belakang. Jadi qala, telah berkata ia, suami Zulaiha ini, dia kata, innahu min kaidikunna, sesungguhnya ia daripada tipu daya kamu. Maknanya kamu di sini, kamu perempuan, makna Zulaiha. Ini tipu daya kamu. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu amat besar. Makna tipu daya perempuan amat besar. Jadi pengadil si kecil ni,
bermanfaat menyelesaikan masalah yang timbul ini. Sehingga ya, tuannya atau ya, suami Zulaiha boleh menerima ya, pengadilan ini. Bila didapati koyak daripada belakang, memang betul lah bahawa yang salah ialah Zulaiha. Ya, ini hanya tipu daya kamu saja. Tipu daya kamu ni memang sungguh besar, ya, kata suaminya. Ya. Yusuf, lalu dia katakan Yusuf. Yusuf ni ada takdir, ya, dalam Nahu ni ada takdir ya. Ya Yusuf, tapi tidak diletak dengan tanda ya. Tapi dalam terjemah kena sebut hai. Wahai, itu. Wahai Yusuf, arid an haza, berpalinglah oleh engkau dari ini. Atau kita bahasakan, hai Yusuf, ya, tak apalah, pedulikanlah hal ini. Macam itulah, ya. Pedulikanlah hal ini. Wastaghfiri li zambiki. Tengok, wastaghfiri li zambiki. Kalau perempuan, kalau lelaki, zanbika. Kalau perempuan, zanbiki. Nak menunjukkan dan minta ampunlah oleh engkau bagi dosa engkau. Maksudnya, wahai Zulaiha, engkau kena minta ampun. Ya. Engkau bersalah. Innaki kunti minal khotiin. Innaki, ki itu engkau perempuan. Sesungguhnya engkau, kunti, ti untuk lelaki, untuk perempuan, kalau ta, kunta untuk lelaki. Jadi di sini tujukan kepada Zulaiha. Sesungguhnya engkau adalah engkau daripada orang-orang yang bersalah. Jadi si suami ini, ya, membenarkan Yusuf. Betul. Zulaiha salah. Ya. Tapi di sini nak menunjukkan bahawa ya, suaminya orang yang tidak panas baran, tidak melenting atau tidak melempang dan sebagainya. Ya. Dia hanya mengatakan, dahlah Yusuf, ya, tinggalkanlah hal ini. Ya. Jangan ambil peduli. Engkau Zulaiha, engkau minta ampun. Ya, engkau yang salah. Dia punya bahasa. Ya. Jadi bahasa itu indah. Maknanya ya, pemesai ini, ya, dia bukan jenis yang panas baran. Ya. Mungkin kalau orang biasa itu mau pelempang dan sebagainya. Ya. Baik, ya, kita sama lagi. Ayat selanjutnya, ayat 30. Waqalah, dan telah berkata ia, niswatun, oleh perempuan-perempuan. Fil Madinah, di kota. Imratu, istri. Al-Aziz, ya, Al-Aziz juga sebut Al-Aziz. Dalam braket pembesar. Turawidu, ia memujuk. Fataha, anak mudanya. An-nafsihi, dari dirinya. Qad, sesungguhnya. Sesungguhnya, saghafaha, telah mesra ia akannya. Telah mesra ia akannya hubban, kecintaan. Inna, bahawasanya kami. La naroha, sungguh kami lihat akannya. Sungguh kami lihat akannya. Fi dolal, dalam kesesatan. Fi dolal, dalam kesesatan.
mubin yang terang. Okey. Sarang dekat ya. Yang terang ya. Baik, saya masuk mula. Wa qala niswatun fil Madinah. Dan telah berkata ia oleh perempuan-perempuan di kota. Rupanya cerita cerita Yusuf dengan Zulaiha tersebar di kota-kota. Mungkin daripada budak tadi cerita dengan maknya, lalu jadilah gosip, maka tersebarlah cerita. Orang perempuan di kota ceritakan Imra'atul Aziz, isteri Aziz atau isteri pembesar itu, turawidu fataha, ia memujuk akan anak mudanya, an-nafsi dari dirinya. Qad sarafaha, sesungguhnya telah mesra ia akannya hubban, kecintaan. Inna lana roha bi dhalalim mubin, bahawasanya sungguh kami lihat akannya dalam kesesatan yang terang atau yang nyata. Jadi ia cerita mengenai tentang isteri pembesar ini. Sudah tersebar di kota-kota. Semuanya mengutuklah kiranya. Patut ke isteri pembesar tu dia goda si anak muda dia, atau anak angkat dia. Memang dia dah cinta sangat dengan anak angkat tu. Kami lihat dia memang betul-betul dah sesat. Macam itulah bahasa dia. Masing-masing mengumpat. Tak patut betul isteri pembesar tu. Dia nak goda dia punya anak angkat dia. Pemudanya tu maknanya, Yusuf lah maknanya, anak angkat dia. Memang kami lihat dia dah tak betul lah tu. Dah sesat. Bahasa dia dolalim mubin. Kesesatan yang nyata. Baik, kita sambung lagi. Falamma, maka manakala. Sami'at, telah mendengar ia. Bimakrihinna, dengan perdayaan mereka. Arsalat, telah mengutus ia. Ilaihinna, kepada mereka. Wa'atadat, dan telah menyediakan ia. Lahunna, bagi mereka. Muttaka'a, tempat duduk. Wa'atat, dan telah memberikan ia. Kulla wahidin, tiap-tiap seorang. Minhunna, daripada mereka. Sikina, satu pisau. Waqalat, dan telah berkata ia. Ukhruj, keluarlah oleh engkau. Alaihinna, atas mereka. Falamma, maka manakala. Ra'ainahu, telah melihat mereka akannya.
akbarnahu, telah memandang hebat mereka. Telah memandang hebat mereka akannya. Waqatta'na, dan telah memotong mereka. Aydiyahunna, akan tangan-tangan mereka. Waqulna, dan telah berkata mereka. Hasya lillah, maha sucilah. Maha sucilah bagi Allah. Mahaza, tiada ini. Basharon, seorang manusia. In haza, tiada ini. Illa, melainkan. Malakun, seorang malaikat. Karim, yang mulia. Baik, saya mak semula. Zulaiha ni bukanlah perempuan bodoh. Dia ni bijak. Jadi dia dah dengar orang-orang mengumpat dia, menceritakan kisah dia dengan anak mudanya, iaitu Yusuf. Jadi telinga dia pun dah panas dah bila dengar. Dia ada satu rancangan. Falamma sami'at bimakrihinna, maka manakala telah mendengar ia dengan perdayaan mereka, perdayaan perempuan-perempuan kota tu yang mengumpat mereka, yang mengumpat Zulaiha, arsalat ilaihinna, telah mengutus ia kepada mereka. Maknanya dia mengutus dengan bahasa mengutus untuk datang ke istana. Jadi dijemputlah perempuan-perempuan itu, dijemput datang ke istana. Jadi Zulaiha ini rasa buat tak tahu yang mereka ni sebenarnya mengumpat Zulaiha. Jadi Zulaiha buat tak tahu, seolah-olah dia tak tahu cerita. Jadi dikirimlah orang untuk menjemput perempuan-perempuan itu datang ke istananya. Dah sampai istana, wa'atadat lahunna muttaka'a, dan telah menyediakan ia bagi mereka tempat duduk. Wa'atat, dan telah ia berikan kulla wahidin, tiap-tiap seorang minhunna, daripada mereka, sikina, satu pisau. Maknanya tentulah majlis itu dimulakan dengan memakan buah-buahan. Jadi buah-buahan ini perlu dikupas, perlu dipotong. Tidak disiapkan, dah potong, dikupas tak. Buah tu belum dikupas, belum dipotong. Jadi masing-masing diberikan pisau untuk mereka sendiri memotong dan membelah buah-buah itu. Dalam keadaan dia tengah mengupas-upas buah tadi, Zulaiha ni pun berkata, waqalat, dan telah berkata, berkata dengan siapa? Berkata dengan Yusuf. Ketika itu Yusuf dia di bilik yang berasingan. Jadi Zulaiha berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna, keluarlah oleh engkau atas mereka. Jadi kalau kita gambarkan bahasa dia macam ni, Yusuf, engkau sekarang keluar daripada bilik ni, engkau lalu saja depan
tetamu-tetamu aku. Macam tu. Engkau lalu saja depan tetamu-tetamu aku. Macam tu. Kalau kita bayangkan, falamma, maka manakala ra'ainahu, telah melihat mereka akannya. Mana perempuan-perempuan itu melihat akannya, akan Yusuf, akhbarnahu, telah merasa hebat mereka akannya. Ya. Atau bahasa lain, mereka boleh melihat tu kagum melihat si Yusuf ini. Wa qatta'na aydiyahunna, dan telah memotong ia akan tangan-tangan mereka. Dia menghiris buah-buah tadi atau mengupas buah-buah tadi, tak sedar memandang Yusuf yang tengah lalu ni. Dia menghiris tangan-tangan dia, potong ni. Dia bahasa potong ni mana? Dia menghiris tangan-tangannya. Dia tak menyedari tangannya dihiris sambil memandang Yusuf. Yusuf ni bukan berhenti pun. Dia lalu je. Jalan perlahan lalu. Ya. Jadi perempuan ni semua tengok. Ya, tengok sambil mengupas buah, rupanya terkupas tangan-tangan mereka. Apa kata perempuan-perempuan ini yang membawang, yang mengumpat si Zulaiha ni? Dia kata, ya, wa qulna, dan telah berkata mereka, hasyalillah, maha sucilah bagi Allah. Ma haza basyaron, tiada ini ya seorang manusia. Ma haza, tiada ini seorang, tak, apakah ini? Ma haza tadi, apakah ini basyaron, seorang manusia? Ya, soalan tu soalan. Apakah ini seorang manusia? In haza illa malakun karim. Tiada ini, tu in baru tiada. Yang tadi matu apakah? Apakah ini seorang manusia? In haza illa malakun karim. Tiada ini melainkan seorang malaikat yang mulia. Jadi, perempuan-perempuan yang tadi mengupas buah tadi, dia tak sedar telah mengupas jari-jari mereka. Pada masa itu, dia tak terasa yang dia menghiris tangan-tangan mereka. Kerana apa? Kehebatan Nabi Yusuf ini. Sehingga mereka katakan, ni bahasa kita macam ni. Ini manusia ke malaikat ni? Malaikat lalu lah. Macam tu ibaratnya. Malaikat lalu ni. Masing-masing menganggap Yusuf ini malaikat tengah lalu. Jadi di sini, kita dapat satu gambaran bahawa Yusuf ini memang terkenal dengan dia punya handsome dia. Pendek kata, dengan ayat ini saja kita boleh gambarkan sampai perempuan nampak Yusuf ini, dia tak sedar tangannya terhiris. Nak menunjukkan bahawa Yusuf ni lawa betul, handsome betul. Inilah salah satu daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam yang paling handsome sekali. Dia mungkin keturunan yang lawa-lawa ini keturunan daripada Nabi Yusuf. Wallahu alam lah. Tapi ini nak menunjukkan bahawa banyak-banyak Nabi yang paling handsome sekali ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Nak membuktikan bagaimana bagaimana perempuan-perempuan tadi terhiris tangannya. Itu maknanya tiap Nabi ni ada kelebihan-kelebihan dia. Macam Nabi Sulaiman, kelebihannya dengan kekuasaan dia dapat memerintah manusia dan jin. Kepada Nabi Yusuf, dia punya kelebihannya cukup lawa ataupun handsome. Lagi siapa? Kepada Nabi Daud, dia boleh tahu bahasa burung, dan boleh melonakkan besi. Jadi pendek kata, suara paling baik ialah suara Nabi Daud. Dalam banyak-banyak Nabi pula, suara yang paling sedap suara Nabi Daud. Buktinya di dalam Quran diterangkan sampai burung pun boleh berhenti mendengar suara Nabi Daud ketika dia mengalunkan tasbih dia. Jadi burung-burung pun boleh terdiam. Itu nak menunjukkan bahawa hebatnya suara Nabi Daud.
Jadi kecantikan pula Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Buktinya, ini ayat. Perempuan tak sedar mengiris tangan-tangan mereka. Ya, jadi apa jadi kepada kisah selanjutnya Nabi Yusuf? InsyaAllah kita sambung akan datang. Ya, jangan ponting. Okey, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Itu saja, kita sudahi dengan doa. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.